Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua. Nama saya Muhammad Fikri Akmal bin Zainal Azman, nombor matrik saya 831098. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan pembentangan saya untuk memenuhi assignment bagi video infografik mengenai tokoh pendidikan yang telah ditugaskan kepada kami bagi subjek Philosophy and Educational Development in Malaysia, iaitu SGDF 4012. Baiklah, jadi pilihan saya untuk saya nak bentangkan pada hari ini iaitu tokoh sastrawan negara yang bernama Abdullah Hussein. Baiklah, jadi kita akan teruskan untuk pengenalan mengenai tokoh sastrawan negara ataupun tokoh penulis di Malaysia yang bernama Abdullah Hussein. Okey, jadi sedikitlah saya nak ceritakan sedikit mengenai Abdullah Hussein ni. Dia adalah seorang sastrawan negara ataupun kita boleh panggil dia adalah Datuk Abdullah Hussein, yang mana Datuk Abdullah Hussein ni dia telah dilahirkan di Sungai Limau Dalam Yan, Kedah Darul Aman pada 25 Mac 1920. Jadi daripada segi karier beliau dalam bidang penulisan dan pengarangan, rentetan perjalanannya memang sangat panjanglah untuk saya nak ceritakan. Tapi saya rumusan yang saya boleh bagi tahu kat sini, perjalanan beliau dalam karier penulisan ni memang betul-betul lama, lebih daripada 60 tahun, bermula daripada tahun 1939. Jadi dalam penulisan beliau ni sebenarnya beliau ni mempunyai nama pena beliau sendiri, iaitu contohnya Adi Wijaya, Bintang Kecil, Iskandar Muda, Roslani Ashikin, Suryakanta dan Zomrek dan juga sebagainya lah. Alright. Baik. Jadi apa yang telah dikecapi ataupun secara rumusannya apa yang beliau telah hasilkan dalam bidang penulisan ni, yang saya boleh pecahkan dekat sini ada beberapa kategori lah, mana ia meliputi 4 kategori yang beliau telah hasilkan dalam bidang penulisan sepanjang karier beliau. Yang boleh saya senaraikan sini antaranya adalah novel, kumpulan cerpen, terjemahan, autobiografi dan juga biografi. Jadi ini antara hasil pencapaian beliau dalam sepanjang karier selama lebih 60 tahun dalam bidang penulisan. Baik, jadi saya akan teruskan dengan sumbangan beliau terhadap bidang pendidikan negara kita di Malaysia. Baiklah, yang pertama yang saya boleh terangkan kat sini adalah novel beliau sendiri telah dijadikan sebagai teks komponen sastra ataupun kita panggil Komsas dalam mata pelajaran bahasa Malaysia untuk tingkatan 5. Contoh novel yang saya boleh senaraikan kat sini ada 2, iaitu Konserto Terakhir dan juga Interlock. Okey. Yang kedua, kita ada memperkayakan budaya dan seni bangsa Melayu. Bagusnya Datuk Abdullah Hussein ni, dia telah menaikkan martabat bahasa Melayu kita sendiri dengan mempelajari lebih banyak dan memperkayakan lagi bahasa kita untuk semua generasi yang ada, seperti mencipta kamus peribahasa Melayu. Okey. Yang seterusnya, penterjemahan sebagai menyemarakkan pengajian kesusasteraan. Apakah yang dimaksudkan dekat sini adalah yang mana dia telah mengambil segala apa-apa info daripada luar negara yang mana beliau telah menterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebagai bahan untuk pembelajaran dalam bidang pengajian kesusasteraan Melayu. Okey. Seterusnya, penulisan cerpen sebagai persepsi diri melalui perubahan dalam masyarakat Melayu. Beliau sebenarnya sebelum ni pernah menjadi seorang wartawan. Jadi dengan adanya cerpen ini, beliau mengekspresikan dan menggarapkan lagi apa sahaja yang pernah berlaku dalam kehidupan beliau melalui cerpen ini demi untuk mengajar generasi akan datang. Jadi inilah persepsi menurut dia. Okey. Dan yang seterusnya kita ada karya biografi dan autobiografi sebagai contoh untuk generasi akan datang. Sebagai contoh, beliau telah mencipta biografi P. Ramlee dan juga Pendeta Zakbar sebagai ikon untuk kita belajar dan apa yang kita boleh ambil contoh daripada tokoh-tokoh pendidikan selain daripada diri beliau sendiri. Jadi itu adalah untuk sumbangan. Baiklah,
Seterusnya saya akan pergi kepada bahagian pencapaian pula. Apakah pencapaian pernah dikecapi oleh Dato' Abdullah Hussein ni? Yang pertama, beliau pernah memenangi tempat pertama untuk novel Imam dalam kejohanan sayembara novel nasional. Yang kedua, beliau pernah ditabalkan Anugerah Sastrawan Negara pada 5 April 1996. Dan yang seterusnya, beliau pernah memenangi SEAC Right Award di Thailand pada 1981. Kemudian beliau pernah dianugerahkan pingat jasa hukum Ngon Adat Lembaga Adat Kebudayaan Aceh Lakah 1995. Dan darjah Datuk Setia Diraja Kedah, ini adalah pangkat Datuk ya, iaitu DSK DK pada tahun 1996. Dan last but not least, kita ada Panglima Jasa Negara PJN 1996 juga. Okey, jadi ini antara pencapaian yang pernah dikecapi beliau dalam sejarah beliau dalam bidang karier penulisan. Walau bagaimanapun, apa yang saya boleh katakan, setiap manusia ataupun setiap tokoh tu juga ada juga melalui cabaran dia sendiri. Dalam erti kata lain, langit tu tak selalu cerah lah. Ada juga halangan-halangan sepanjang dalam karier beliau dalam bidang penulisan ini. Jadi apa yang saya boleh highlightkan dalam cabaran yang saya boleh bagi tahu dekat sini, yang pertama adalah iaitu kontroversi daripada novel Interlock yang ditulis oleh beliau yang telah mencetuskan isu perkauman. Lebih-lebih lagi daripada masyarakat India lah, dengan penggunaan perkataan yang sangat-sangat sensitif seperti paria, dan juga terpengaruh juga dengan pembawaan sosial di antara masyarakat Melayu, Cina dengan India itu sendiri. Ini sebenarnya memang dah berlaku pada waktu sekarang, di mana apabila Interlock ni telah dijadikan sebagai teks konsas untuk tingkatan 5 pada tahun 2012, ia telah mencetuskan satu kontroversi yang sangat-sangat hebat lah, di mana ada yang mempertikaikan tentang penggunaan bahasa yang digunakan dalam ni, sehingga boleh menyebabkan terjadinya isu-isu seperti ini diutarakan. Dan sehinggakan banyak ahli politik pun turun padang untuk nak menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian pembentukan modal insan melalui novel Imam, di mana dalam novel Imam ni ada di antara pengkaji-pengkaji menggunakan novel ini sebagai satu mempersoalkan adakah ia mempersoalkan prinsip kepimpinan dalam modal insan melalui novel Imam ini, dan juga penampilan nilai positif dan jati diri melalui cerpen kota ke kota. Kerana ada juga pengkaji yang saya ada baca, mereka merasakan perubahan yang sangat-sangat ketara daripada segi sosial melalui cerpen kota ke kota yang boleh mempengaruhi berbagai-bagai persepsi. Baiklah, seterusnya saya nak senaraikan juga apa lagi kejayaan yang lain-lain yang juga dikecapi oleh Dato' Abdullah Hussein ni, iaitu di antaranya kita boleh tengok kat sini cerpen Hadiah dan cerpen Jejak Langkah, di mana cerpen Hadiah dengan Jejak Langkah ni telah dicipta pada tahun 1973 dan Jejak Langkah pada 1975, yang juga dijadikan sebagai teks kajian sastra SPM dan juga STPM. Kemudian karyanya juga ada dijadikan sebagai drama pentas dan filem. Contohnya melalui novel Imam, Intan dan juga novel Konserto Terakhir. Baiklah, akhir sekali saya nak berkongsi mengenai refleksi atau pandangan saya sendiri, apa yang saya dah belajar daripada kisah hidup seorang sastrawan negara iaitu Abdullah Hussein. Jadi yang pertama adalah mengekalkan martabat sastra Melayu. Jadi saya sendiri pun sebagai seorang yang memang betul-betul gemar pelajaran bahasa Melayu, kita kena memperkayakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda kita. Walaupun kita ada belajar berbagai-bagai jenis bahasa yang lain seperti bahasa Inggeris, bahasa Arab dan sebagainya, bahasa Melayu yang paling utama sebab itu adalah bahasa ibunda kita yang patut kita jadikan sebagai komunikasi kekal di Malaysia. Yang kedua, pengalaman hidup dijadikan sebagai teladan. Seperti mana yang kita nampak daripada Dato' Abdullah Hussein ini sendiri, beliau sendiri telah menjadikan pengalaman hidupnya untuk dijadikan sebagai contoh dan juga pengajaran dalam hidup kita. Macam itu juga kepada saya sendiri, di mana segala apa yang berlaku pada saya jadikan itu sebagai satu pengalaman hidup dan saya belajar juga, walaupun tak kiralah pengalaman tu pahit ataupun manis. Yang seterusnya, kesabaran dan rendah diri menghadapi cabaran.
saya sendiri belajar daripada apa jua yang telah digarap daripada karya penulisan Dato' Abdullah Hussein ni, yang mana dia telah mengajar saya untuk menjadi lebih sabar dan lebih bersifat rendah diri dalam menghasilkan sesuatu karya. Tidak kiralah apa jua yang kita nak tunjukkan kepada semua generasi akan datang. Yang seterusnya, peka terhadap segala perubahan sosial dalam masyarakat Melayu. Sentiasa peka, itu yang saya belajar juga, kerana saya mendapati apabila berlakunya perubahan sosial, tak kira lah daripada segi tingkah laku ataupun daripada segi pemikiran masyarakat Melayu kita, kita kena lebih fokus dan juga lebih memahami dengan keadaan sekeliling. Tidak boleh terlalu cepat melatah. Dan seterusnya, kepimpinan tinggi melalui saluran penulisan. Walaupun saya sebenarnya sendiri, saya suka belajar untuk nak meningkatkan daya kepimpinan tinggi. Dan kepimpinan tinggi saya belajar juga tidak kira hanya melalui suara saja, tapi melalui tulisan juga. Ia boleh menyalurkan suara kita kepada semua orang tentang apa yang kita rasa, tentang apa jua yang kita nak ceritakan kepada generasi masa akan datang. Jadi itu antara refleksi yang saya boleh berikan mengenai tokoh kita iaitu Abdullah Hussein. Jadi akhir kata daripada saya, mutiara kata saya adalah dunia bunga seperti juga dunia manusia, ada yang disukai dan ada pula yang tidak, tetapi semuanya itu mendapat kesempatan untuk hidup dan berkembang mengikut kewajaran cara masing-masing. Baiklah, jadi terima kasih, itu sahaja daripada saya. Semoga kita dapat belajar daripada apa jua yang saya telah bentangkan mengenai tokoh sastrawan negara iaitu Abdullah Hussein ini, yang telah pun memberikan berbagai-bagai jenis sumbangan terhadap pendidikan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.